Saya kawan-kawan yang pergi ke Bosnia. Pegang senapan, bum, kena tembok. Orang sebelah pakai cai kepala. Cai kepala. Syekh, macam jatuh kepada lutut Syekh. Ana rasa tak ada Syekh, pegang senapan ni jatuh Syekh. Awak pernah dengar tengok orang accident? Orang accident tu orang lain, yang ketar ni siapa? Kita ni. Awak bayang duduk menghadap kawan kita, tak ada kepala. Kan? Tengok kaki belah sana, kepala belah sana. Kita tadilah cerita panas lagi kan, Ustaz Basuki datang cerita sekali kan. Mereka pergi dalam satu tunjuk perasaan, menentang Bashar pada ketika itu, menentang, tiba-tiba bom dilontar, pecah badan, kaki belah sana, kaki sana belah sana, badan kat situ. Kita tengok dalam filem, dalam video pun rasa gelinya, takutnya. Apatah lagi benda ni berlaku di hadapan mata kita. So saya tanya sekali lagi, ada berani? Ada berani? InsyaAllah. InsyaAllah. Tu simpan hati. Saya pun simpan sama juga. Ada 9 pisau saya gunakan untuk sembelih apa? Lembu. Sembelih lembu, sembelih ayam. Sembelih lembu ni. Kalau letak di kertas tu dia boleh. Satu ketika saya lapar daging. Saya pegang daging macam tu. Pegang daging. Saya masukkan dalam daging lembu tu, nak tolak, nak tarik daging tu keluar. Hujung pisau saya tu masuk dalam tangan. Sejuk. Dia rasa sejuk. Mungkin darah keluar semua. Tu pun saya tak perasan darah apa. Ingatkan darah lembu. Rupanya darah pelapah lembu. Darah aku. Tengok, darah. Pisau yang saya ni. Itu cerita pisau nak sembelih lembu, kan lagi perang lagi ni. Anda bayangkan bila mana seorang sahabat Nabi SAW pun, di antara yang kita akan sebut nanti adalah bila mana dia berperang, bila mana mati, Rasulullah SAW tanya di mana dia. Dia dibawa, tak kenal rupa bentuk paras dia. Tak ada apa dah. Muka dia dah tak kenal dah. Cuba bayangkan berapa banyak luka yang diperlukan sampai muka awak tidak kenal. Berapa banyak luka yang diperlukan, torehan yang diperlukan sehingga muka awak tidak orang kenal. Berapa banyak? Cincang, tak kenal. Sakit. Tadhiyah yang kita duk ajak dakwah fardiyah ni bukan tahap tu, tuan-tuan. Bukan benda tu yang kita nak ajak. Saya tak ajak daripada dah bersiap belaka, semua dah siap, semua ada. Dalam kereta saya ada 80 laras senapan. Jom kita berjuang fisabilillah. Saya tak ajak begitu. Saya nak ajak tuan-tuan balik nanti, ada kawan dekat dengan kita, nampak tak pernah pergi sembahyang. Syekh, jom solat. Dia nak pergi, tak nak pergi, cerita kedua. Jom solat. Jom solat. Jom solat. 20 kali sebut. Mudah-mudahan kita katakan lembut hatinya. Mungkin dia tak solat depan kita. Ada dia ni tak ada sembahyang tu, nanti dia kata aku alim tiba-tiba. Kita tak ada, dia pergi. Tak apa dah tu. Tak kisahlah. Ini yang saya nak katakan pada awak, perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan tertinggi ialah pengorbanan jiwa dan raga kita. Sebab itulah sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS yang menyembelih anaknya Ismail yang kemudian digantikan dengan kibas, seekor binatang, menjadi satu ibadat yang utama dalam Islam. Gaya puasa dengan raya haji mana lebih besar sebenarnya? Raya haji ke? Idul Adha. Idul Adha. Supaya kita mempelajari di situ erti pengorbanan. Duit yang dikeluarkan, nyawa yang kita korbankan. Nak korban nyawa kita tak boleh lagi. Korbankan nyawa lembu. InsyaAllah dia diterima oleh Allah Ta'ala sebagai satu ibadat daripada kita. Anda nak cakap tentang ni memang kena korban. Kalau Cikgu Syah tadi yang saya sebut, dia korban apa? Aiskrim. Saya percaya Cikgu Syah tu dibuat dengan keikhlasan. Sebab tu anak-anak saya ingat pengalaman saya lah.
Dia memang ikhlas betul. Anak saya ingat. Buat dengan ikhlas. Ajar, cakap. Awak pun sama. Apa yang diperlukan pengorbanan di sini ialah kalau awak mengatakan bahawa nak berjumpa, nak berdakwah secara fardiyah ni, dia macam jual barang. Saya nak jual apa? Ais pizza. Ais pizza ni dalam kereta saya dah 15 hari. Ada orang beli tak? Saya kena pergi jumpa orang dan bagi tahu bahawa saya jual. Ada yang minat niaga sini? Ada? Anda boleh mengajar dengan dia. Niaga dengan berdakwah lebih kurang sama dah. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam surah As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak dah aku tunjuk pada kamu satu perniagaan yang menghalang, menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tijarah, perniagaan. Saya jumpa dengan seorang Cina, you boleh niaga untung berapa lama you sabar? 1 tahun. Kadang-kadang 1 hari tak ada orang siapa pun beli. Sabar. Bulan kedua tak ada siapa pun. Tapi kedai tetap ada bersih. Kan? Kenapa? Sebab kita dalam tempoh setahun tu orang tengok je, oh ada kedai ni sini. Oh ada kedai jual apa? Jual apa senang? Hardware lah, senang hardware. Lalu oh ada kedai hardware sini. Tak begitu berlaku kepada kita. Oh ada hardware. Esok nak tukar paku sebiji je. Nak paku sebatang sebab nak sangkut baju pagoda. Sangkut. Maka sekonyong-konyonglah kita pergi kat mana? Oh, kat simpang tu kedai hardware. Bila masuk kedai hardware, rupanya ada tukur comel, ada screwdriver. Ni aku cari lama dah. Tak semena-mena RM50 habis. Nak cari sebatang paku ya. Ada pengalaman? Begitulah keadaannya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi anda perlu berkorban. Berkorban masa. Saya nak ajak adik saya pergi ziarah, buat baik, kadang-kadang kena belanja lagi. Nak ajak makan sekali kadang-kadang. Pergi, awak ingat kalau pergi rumah orang tak ada belanja ke? Ada. Dengan tolnya, dengan minyak keretanya, dengan takkan nak pergi lenggang-lenggang kangkung. Lenggang kangkung kan. Nak bawa juga apa? Buah tangan. Ini dikatakan pengorbanan. Kalau anda fikir aku bawa 1 kilo water lily. Kau datang rumah aku tu 2 kilo water lily. Tahu water lily tu apa? Tak tahu sudah. Sejenis mempelam. Sejenis itu. Okey. Baik, ini yang kita katakan bahawa perhatian dalam sekalian pengorbanan yang perlu kita lakukan. Kenapa saya sebut pengorbanan? Sebab bila awak terlibat dengan dakwah fardiyah, anda berhadapan dengan manusia yang ada 3 perkara yang besar. Not elok-elok benda. Yang pertama ialah anda berhadapan dengan corak pemikiran dia. Yang kedua, anda berhadapan dengan sistem yang dia ada pada diri dia. Manakala yang ketiga, anda berhadapan dengan akhlak dia. 3 benda. Sebab tu bila kita dakwah orang ni payah. Sebab 3 benda yang anda kena ubah. Pertama, cara dia berfikir. Ingat senang ke nak ubah cara orang berfikir ni? Dia dah fikir lama dah cara begitu. Tiba-tiba awak datang dan nak ubah cara berfikir. Mudah. Cukup mudah beginilah. Orang yang keluarga dia pakai seluar dan baju panjang nak tukar kepada baju kurung. Nak senang? Susah. Orang yang asal daripada sekolah pakai tudung labuh, kemudian dia berlaku evolusi nak pakai tudung pendek. Payah tu. Orang yang pakai tudung pendek tiba-tiba nak labuhkan sedikit. Payah tu. Orang yang biasa tak pernah pakai jubah, tiba-tiba beli jubah dan nak pakai jubah. Mudah tak? Beli jubah dan sangkut dalam mari tengok jubah. Pakai gaya depan sangkut balik keluar macam tu kan. Sangkut balik keluar. Kan? Evolusi yang berlaku kepada orang perempuan khususnya yang pakai tudung ting kan. Sengit ni. Berapa lama awak duduk depan apa? Depan apa? Cermin.
Berapa lama? Tak lama Ustaz, kurang-kurang 15 minit. Saya tengok siapa ni? Saya tengok adik-adik saya lah tengok. Kelip aku tunggu. Pong. Jap. Jarum kat sini pula takut lari. Takut tudung tu bergerak. Kat sini. Itu yang pecah rahsia tu. Saya kata kat dia nanti kalau jumpa ni, saya kata. Dulu ninja kan, ninja siup. Awak tengok sini, itu yang keluar cerita tu. Yang aku tahu tu sebab tu lah. Nak tukar cara pemikiran orang bukan senang, tuan-tuan yang berahmatullah sekalian. Apatah lagi kalau awak daripada Johor, kawan tu daripada Kelantan. Dia bergaduh molek dulu. Bergaduh molek. Dalam mana tu. Bergaduh dua tu. Seorang daripada Puncak Perlis, seorang daripada Terengganu Pekat, boleh berang. Kuala Berang pula duduk mana? No. Kampung Dusun nama dia. Aceh Bandar dah. Kampung Dusun. Kampung Dusun ni habis kampung tu tak ada kampung dah. Habis last sekali. Hak cakap Melayu pun ni. Speaking dia. Cakap dia orang Terengganu pun tak faham. Nak ubah dari segi pemikiran bukan senang, tuan-tuan. Sebab tu kalau awak berkawan ramai-ramai, batch awak ni dia cenderung untuk membentuk kumpulan. Ni grup ni, saya percaya ni grup ni dia tak kawan dengan grup belakang. Ni ke depan grup ni dia tak ngam dengan grup belakang. Kenapa terbentuknya grup? Cara berfikir sama. Lepas dia berkawan setahun baru dia faham rupa-rupanya kawan dia ni jenis pinjam buat selama-lamanya. Jo, pinjam net Jo. Pinjam net. Bila dia hantar? Lepas kahwin. Maka perubahan berfikir. Yang kedua sudah akhlak. Tak mudah nak ubah akhlak orang ni. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ulama tafsir bincang, kenapa dia kata ini utammima, untuk menyempurnakan? Bukan dia kata untuk mengubah, liibdal, litaghyir ke, litahwil ke, li'a'la ke, litahsin. Tak, dia kata liutammima makarim, untuk aku sempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa? Sebab orang-orang yang ada di sekitar dia pada ketika itu ialah orang yang ada akhlak dah. Orang Arab ni, tuan-tuan dan sekalian, Masya Allah, kalau pergi rumah dia sambut tetamu, la ilaha illallah. Kalah orang Melayu. Tak payah berlawan, memang kalah. Datang dengan makan, lepas makan apa, kalau nak tidur dah siapkan, walaupun kita datang sehari, tapi dah anjakan bilik anak dia tu kita keluarkan kalau nak rehat apa. Nak balik angkat kopi dulu. Bos, saya sedang petang nanti insyaAllah bahasa minta izin dululah. Petang nanti ada kerja. Oh ya ke? Begitu ke? Isi dia kopi dulu sekali. Belum balik tu minum kopi dulu. Kita kawan mari 5 minit angkat kopi. Kopi itulah daripada awal sampai nak balik. Kering kopi tu. Kan? Jangan tambah nanti lambat balik. Nak balik tu ada lagi. Ini pengalaman saya duduk di itu yang saya pernah sebut dulu kan, yang Ustaz Harundin pergi ziarah kawan dia Arab di tengah-tengah Badui sana. Tak ada apa, ada itik. Dia semula itik tu rebus itik. Dengan dalam rebusan itik tu tak ada apa-apa tambahan pun. Termasuk dengan bulu-bulu dia sekali. Makan tak makan jugalah. Ra'i yang diberikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak orang Arab pada ketika itu dah ada baiknya, tapi yang buruknya ada. Tapi nak sempurnakan yang baik. Anda pun begitu juga. Bila anda berdakwah pada orang, jangan rasa kita ni yang terbaik. Dia memang baik dah. Dia memang baik. Dia memang ada dalam perasaan dia ni menghormati orang,
Dia memang ada menghormati mak bapak dia. Dia memang ada dalam hati dia ni nak jadi baik. Anda bertanyalah orang jahat macam mana pun dia nak jadi baik. Tanyalah orang jahat. Tanyalah pelacur jahat macam mana sekalipun. Dia nak jadi baik. Contoh, satu kes tahun 2000. Lama dah kes ni, 13 tahun. Seorang, masa zaman saya duduk mengajar di UIA lagi pada ketika itu. Seorang ibu yang berstatus pelacur mencari jalan dengan cara melacurkan diri, pendapatannya itu digunakan untuk menanggung anak yang mengaji di UIA. Kenapa hantar UIA? Supaya anak tak jadi macam aku. Aku memang jahat dah, ahli neraka lah aku begitu. Sekurang-kurangnya anak aku bukan dari orang yang kalangan seperti aku. Mak ayah awak ajar awak, didik awak, bimbing awak, tak pernah letih. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan awak sebagai seorang anak yang lebih baik daripada dia. Betul? Ayah saya Kelaut. Tahu Kelaut? Itu bahasa standard. Bahasa kampung, nelayan. Nelayan. Sejak daripada saya celik mata, kerja dia adalah pelaut. Pelaut tak tahu, pelaut tahu. Sejak daripada saya darjah 6, tingkatan 1, 2, 3, 4, tingkatan 5, habis SPM, saya kata, ayah nak ikut pergi ke laut. Apa dia jawab? Aku tak nak menjadi super aku. Sepatah tu. Aku tak nak menjadi super aku. Jangan jadi ke laut macam aku. Tak ikut. Biar aku seorang je yang susah. Mu ngaji, belajar. Sampai saya grad, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sampai saya grad, sampai saya habis mengaji. Barulah saya kata, ayah nak ikut. Boleh. Saya pergi nak naik motorbot tu pula, orang yang hantar motorbot tu tanya, betul ke nak ikut ke laut ni? Kenapa? Takut hitam. Takut hitam. Motor saya tak boleh. Apa? Hitam Syekh, hitam. Laut dalam, air masin panas, hitam. Tak apa. Ikut. Tak apalah, saya pernah cerita benda ni sangat dalam laudia ni pun saya pernah sebut. Barulah saya tahu rupanya ayah saya ni nak cari RM2 tu susah. Pergi lepas subuh, balik lepas isyak, RM2 dapat. Bawa balik dia ikut ikan. Barulah saya faham kenapa ayah saya dulu masa muda-muda dia garam dan geram. Barulah saya tahu kenapa kalau saya buat benda-benda yang tak, dia mudah mengamuk. Tak mengamuk. Apa logiknya? Mengaji daripada kerja daripada lepas subuh, balik lepas isyak, balik RM2. Dapur nak makan apa? Balik tengah nak fikir nak cari duit untuk keluarga, nak tanggung sekolah, nak sekolah apa, aku buat perangai. Layak tak seorang ayah marah? Awak mengajar siang malam dekat dalam kelas, tiba-tiba budak buat masalah. Itu yang budak terajang, cikgu terajang budak lah. Cikgu penampar budak tu, ya dah. Habis ikhtiar, tapi buat tak tahu. Siap sabar lagi. Cikgu siapa? Gaji cikgu berapa? Gaji ayah saya lebih tinggi daripada gaji cikgu. Dan sekolah-sekolah swasta tanya lagi, cikgu jangan marah saya lah, gaji cikgu ayah saya yang bayar. Kawan-kawan saya yang duduk sekolah swasta kan, adalah beberapa tempat. Lepas tu munasabah ayah aku dulu, kalau dia nak marah, dia bukan ambil rotan Syekh. Bukan rotan. Tahu reba tahu. Pokok yang ambil banyak dahan tu. Dia ambil yang paling banyak dahan, dia patahkan yang bawah kat belakang. Kalau ada 80 kata 80 lekat belakang. Kakak aku yang sulung tu letak apa? Letak ubah. Kisah benar. Kisah benar. Saya nak sebut benda ni ialah nak bagi tahu bahawa setiap orang yang kita dampingi, dia ada akhlak yang baik dia. Saya sebut benda ni supaya apa? Supaya anda bila anda berhadapan dengan seorang, anda jangan bermula dengan negatif. Kalau anda mula negatif, dia cakap sepatah pun anda akan tafsir dari sudut negatif. Sepatah dia cakap, ni tak ada apa, nak lari dah ni. Memang anda akan tafsirkan dari sudut negatif. Kenapa? Sebab anda berurusan dengan mereka itu dengan cara yang negatif. Nabi SAW menyebut, disebut pada Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlaq.
satu gambaran positif yang diletakkan dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu berhadapan dengan ashairataka ini, kaum keluargamu ni, dalam perangai sifat kaum keluargamu ni ada benda baik. Yang buruknya ialah mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Sembahlah, ajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya yang baik. Perspektif yang kita ada. Saya kalau dalam hidup saya sering katalah, dalam kami duduk cakap antara proton dengan Mercedes. Bila sebut proton, kawan-kawan kita tu, proton tak percaya mana. Walaupun dia keluar prevail ke, proof ke, apa lagi. Tapi gambaran perspektif tu. Kenapa tak nak beli? Takut kan. Kenapa lihat ni? Sebab kita tahu orang yang pakai dia dulu dah tak ada masalah. Perspektif yang anda bina. Saya ulang sekali lagi, 3 perkara yang anda berhadapan sebenarnya. Berhadapan dengan pemikiran, berhadapan dengan sistem, dan berhadapan dengan akhlak seseorang. Sistem ni, kalau dalam kerangka lebih besar kita katakan, sebab itulah bila kita bercakap bab dakwah ni, kita kena ada satu kumpulan yang kita intimat dengan dia. Ada satu jamaah yang kita berintimat dengan dia. Sebab setiap sesuatu itu, bila kita jalankan secara individu, kita akan rasa mudah kalah. Perlunya ada satu jamaah, perlunya ada satu kumpulan yang kita intimat atas nama dasar jamaah Islam. Supaya dalam jamaah itu kita mempelajari tindak tanduk, perkara-perkara yang perlu kita hadapi, yang perlu kita perbarui bila mana kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perlu ada benda-benda yang seumpama itu, agar kita tidak mudah tergelincir, lari. Kuliah yang seumpama ini, pondok ni, awak jumpa dengan saya sejam setengah. Kalau sejam setengah, berapa kali? Setahun 2 kali kot. Ada yang hantar email pada saya, banyak email. Ada yang kadang-kadang yang mudah-mudahan saya jawab. Tapi kalau yang panjang yang perlu kepada psycho sikit ni kadang-kadang saya postpone dulu. Ada yang banyak saya jawab sampai separuh anak saya menangis, masuk dalam draft, tak tersend dan sebagainya. Banyak benda-benda berlaku begitu. Kita tidak bersama buat selamanya. Tetapi bila kita ada satu tempat platform yang kita duduk, maka di situ kita boleh bertukar dan bagi tahu apa masalah kita, apa yang kita hadapi, apa yang perlu kita perkongsikan, dan ke mana kita nak bawa orang-orang yang ada bersama dengan kita, ke arah mana kita nak perjuangkan mereka, ke arah mana kita nak letakkan mereka. Tuan-tuan yang dalam sekalian, itu 3 perkara. Dalam nak berhadapan dengan benda ni, ada 3 kekuatan yang anda kena lalui. Pertama, kekuatan dari aspek diri. Yang kedua, kekuatan dari aspek karier. Yang ketiga, dari aspek janji-janji luar yang mungkin datang kepada kita. Baik, yang pertama saya pergi dari segi aspek dalaman diri kita. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesiapa yang di kalangan kamu yang takut akan Tuhannya dan mencegah dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kembali dia. Hidup kita ni, kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, ada 2. Nak ikut hawa nafsu ke nak ikut iman? Kalau anda ikut nafsu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ikut rasa lah. Saya tak sebut nafsu, ikut rasa. Keinginan rasa nak ajak, nak menyusahkan diri, nak ajak orang buat baik ni takkan ada. Nyusah apa orang? Ikut suka aku. Ikut kawan, aku berkawan, kan? Ikut saya. Kalau dengan sebab diri kita nak ikut rasa, bila awak tengok kawan kita buat salah, kan? Kawan kita berdating, yang bang miau, yang bang tik, yang miau. Kalau tak ada kekuatan, kita akan kata apa? Dia apa aku? Kan? Awak besar sikit lagi dah kahwin semua, kan? Kahwin ada anak. Tengok anak kawan tu merokok. Dia apa aku? Bukan anak aku. Jom, Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab diri kita. Peduli apa orang? Tetapi Allah Ta'ala menyebut, wa nahan nafsa 'anil hawa. Cuba lawan perasaan begitu.
Yang tak elok, cuba kita nasihat. Kalau tak nak sihat pun, cuba kita tahu kat mak ayah dia. Kalau tak boleh pun, cuba report kepada polis yang berdekatan. Kalau ada ni, ada usaha daripada kita. Saya sebut dalam kuliah dulu pun saya sebut bangunan saya tu, dalam handphone saya ada polis dia ni, jabat ni. Kalau berlaku apa-apa, saya telefon polis. Nah, kita larang, nak larang kita takut bergaduh kan. Maka berlaku apa, bising bergaduh ke apa, saya telefon polis. Sarjan, datang kejap kat blok saya ni. Kenapa? Tingkat 3 sedang bergaduh. 2 minit datang lah. Telefon naik. Sekurang-kurangnya kita telah menahan sesuatu. Kalau saya nak fikir, aku suka mu nak bergaduh pun, tak boleh begitu. Pertama sekali ialah jaga diri kita, jangan ikut kepentingan diri sangat. Dalam masyarakat mana pun kamu jatuh, jangan pentingkan diri sangat. Semua akan jadi cikgu kalau tempat ni. Semua akan jadi cikgu lah. Memang akan jadi cikgu lah. Sebab kita tahu kan universiti dah berubah sistem dia, sistem terbuka dan sebagainya. Tak semua jadi cikgu. Ada orang yang mungkin akan kerja secara sendiri. Ada orang yang tak berminat pun untuk dapat posting. Ada orang yang posting menunggu-nunggu. Ada orang dapat posting lari. Macam-macam lah, caranya. Tetapi yang saya nak sebut ialah di mana awak jatuh, di mana anda jatuh, jangan buat hal sendiri. Jangan dapat gaji sekarang ni, gaji tahu Muhyiddin Yassin isytihar kenaikan baru kan untuk guru kan? Kan? Bagus guru, jangan jadi lecturer. Sungguh, atas dasar Islam, jangan jadi pensyarah. Gaji seorang pensyarah BS ni sejak daripada diperkenalkan sampai sekarang, ada awak dengar dalam surat khabar, kami golongan tertinggi. Betul. Kalau masuk dalam surat khabar siapa dia? Cikgu. Kalau masuk dalam surat khabar siapa dia? Tentera. Kalau masuk dalam surat khabar siapa dia? Polis. Kalau masuk dalam surat khabar apa dia? Jururawat. Kalau masuk dalam surat khabar apa dia? Gaji-gaji ni. Apa dah dengar tak? Pensyarah, lecturer. Nasibku, alhamdulillah. Apa nak buat? Walaupun ada golongan kami cuba nak perjuangkan, bila nak gaji, tuan-tuan, gajilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada berkat daripada ini. Cuma yang saya sebut ialah walau bagaimana anda jatuh, jangan dengan sebabkan ada gaji dalam 2-3 ribu, tambah dengan isteri pula 2-3 ribu, jadi 7 ribu semua sekali. 2 ribu tolak untuk Mercedes, 1,500 untuk kereta isteri, 1,500 untuk banglo yang baru dibeli, hak lain untuk kita makan, dan hiduplah kita pergi sekolah balik rumah, pergi sekolah balik rumah, sekolah sampai mati. Jangan jadi begitu, tuan-tuan. Jangan jadi begitu, sangat hina hidup begitu. Tak pernah ambil tahu surau buat apa. Muslimat kampung kita ni ada program tak? Kampung kita ni ada tak program yang boleh untuk kaum-kaum ibu yang duduk kat rumah ni, supaya datang kat surau dan ada program? Kita ni kalau orang susah ni kita ambil tahu tak? Dalam masyarakat kampung kita ni ada tak orang yang tak pernah makan dalam satu hari? Tak pernah ambil tahu, tuan-tuan. La ilaha illallah. Kalau begitu keadaannya, itulah yang dikatakan bahawa kita menurut hawa nafsu kita, ikut keadaan kita. Saya sebut terang pada awak, kalau awak nak hidup gini memang boleh. Gaji bermula seorang cikgu biasa dah 3,000 lah, campur allowance sekarang ni. 2,000 lebih gitu, campur dundang-dundang. Saya tak ada 2,500. Isteri pun jadi cikgu juga, 2,500, 5,000. Beli kereta 2 biji, hak biasalah, pakailah yang 700 sebulan. 2 biji kereta 1,400, kan? Rumah, ambil lah yang 160,000. Rumah ni dapatlah dalam 1,300 sebulan. Berapa situ? Yang selebihnya makan untuk minyak anak dan sebagainya. Duduklah kita petang tengok TV, malam tengok TV, esok pergi sekolah. Petang tengok TV, ada begitulah hidup kita. Sudah tak? Tak sudah. Hidup kita tidak akan sudah, tuan-tuan. Saya cukup bimbang, takut lepasan opsi jadi begini. Sebab lepasan opsi yang terdahulu, saya pernah mengaji di PJS, Petaling Jaya Selatan. Saya kata, saya mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masya Allah, saya lulusan dia, Ustaz. Berbangga dia. Rupa-rupanya dia pengurusi suara.
Saya kata saya selaku generasi baru UPSI, saya berbangga dengan awak. Seorang lepasan UPSI yang telah lama daripada apa? Maktab dulu. Membangunkan surau. Sekarang sebelah surau tu dia buat sekolah Mak Hafiz. Mana-mana orang anak yatim yang tak ada main mengaji sini. Dia cari belanja. InsyaAllah. Kalau seorang buat begitu, dalam kelas ni ada berapa? 50 orang dah. Kalau 50 orang buat begitu, 50 orang, 50 surau hidup. Dalam satu surau tu ada 10 orang jemaah. Cuba anda darab. Tadi dah darab lah tadi, darab pula sekali lagi. Bagaimana kita lihat ganjaran, kelebihan, kebaikan yang boleh kita raih, yang boleh kita bawa bersama kita di akhirat kelak, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu, yang kedua, aspek karier. Katakan bahawa yang tadi saya sebut dah secara rangkuman, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Kamu tidak akan rasa dilalaikan dengan bai'un, jual beli kamu, dan juga dengan perniagaan kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang terakhir yang saya suka bawa apa yang saya sebut di awal tadi ialah bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syiddad bin Al-Had, di mana seorang Al-A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta rampasan Khaybar. Bagi. Arabi ni kata, wahai Rasulullah, aku berperang bukan kerana ni. Aku berperang bukan kerana ni. Tapi aku berperang kerana Allah dan Rasul. Dan dia tak nak terima. Lepas daripada itu dia memasuki semua perang dia masuk sehingga dia terbunuh. Dan Nabi tanya, di mana dia? Orang kat Nabi tengok, Nabi tak kenal dia. Betul ke dia ni? Bila mana luka yang terlalu banyak, jasad yang kita katakan rosak disebabkan senjata-senjata musuh, sampai Nabi pun tak kenal. Ini golongan yang kita katakan bahawa bekerja bukan kerana untuk mendapatkan harta rampasan perang. Kita tahu harta rampasan perang ni, orang-orang muhajirin bila mana dia berhijrah ke Ansar, dia orang tak ada apa-apa, bini pun tak ada. Bila mana lepas perang Badar, lepas perang Uhud, mereka ni ada duit sikit. Bila ada duit sikit, mereka berniaga. Bila mereka berniaga dan ada duit, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sekarang dah ada duit nak belanja, nak bersedekah. Yang tu yang turunkan ayat wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Tu yang turun ayat tu. Bila mana orang-orang Madinah dah ada duit dah pada ketika itu. Bila mereka bertanya kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, apakah yang perlu mereka belanjakan? Katakan kepada mereka al-af. Apa dia al-af? Lebihan daripada pendapatan kamu. Lepas tolak sikit rumah, tolak ni, ada lebih sikit kan? Tolak dah untuk simpanan sikit, ada lebih sikit. Lebihan tu kata Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk perbelanjaan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah apa yang perlu kita hadapi dan apa yang kekuatan yang perlu ada kepada kita, dan apakah sebenarnya dakwah yang saya katakan tadi sebagai amal Islami yang perlu kita sama-sama ambil, perlu sama-sama rasa tanggungjawab untuk kita mengajak masyarakat kita, mengeluarkan masyarakat kita daripada zulumatil wahmi, daripada kegelapan yang buta, kepada nuril hadi, kepada cahaya yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan mereka. Tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Balik jumpa orang dekat dengan kita, jumpa saudara kita, jumpa kawan kita, bisikkan benda yang baik, insya-Allah itu merupakan amalan-amalan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 11.30 sekadar tu, 12.30, 11.30. Sekadar tu saya rasa untuk pertemuan kita pada tengah hari yang berbahagia ini. Buka soalan ke? Buka soalan. Buka soalan ke tak payahlah. Nak balik dah. Nak balik dah. Ada soalan? Saya bukalah satu lelaki, satu perempuan. Saya akan jawab seringkas yang mungkin. Ada? Baik, sekarang tu aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim.